Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Okay. The diagram below shows, okay, first sebelum kita masuk, kita kena ingat balik, kalau 1 point, kena buat apa? 2 point nak buat apa? Dia senang je topik ni tau. Kalau kamu tak nak belajar, rugilah. Tapi kena ada compasses dulu. 1 line, nak buat apa? 2 line, nak buat apa? Tak apa, ini kita recap. Siapa yang masih lagi tak faham, yang first 1 point kena buat circle. Yang 2 point kena buat perpendicular bisector. Kena buat yang 90 darjah. Okay, 1 line kena buat parallel. Hanya recap sikit. Last sekali kena buat angle bisector. Angle bisector ni kena belah tengah. Kalau nama mudah dia lah. Tak apa, nanti kita akan jumpa banyak dekat dalam soalan kita. Okay, ini soalan nombor 1. Ada juga dalam buku. Ada dalam muka surat 89. Senanglah kamu nanti buat kerja kan. Cikgu dah bincang lah semua. Tapi kamu kena buat sendirilah guna compasses. Okay, kita baca dulu. The diagram below shows the rhombus A, B, C, D. Point X and Y are the point are always move inside the rhombus. Okay, tak ada masalah yang tu. Sekarang inilah contoh soalan PT3 yang kamu akan nampak. Inilah soalan dia sebenarnya. Final nanti pun akan nampak soalan macam ni. Dia dah bagi satu 2D punya gambar ni. 2D lah ni. A, B, C, D ni. A, B, C, D ni adalah 2D. Nanti dia suruh kamu lukiskan locus di dalam dia. Macam nak lukis nanti kita tengok. Semua berpandukan apa yang kita belajar semalam. Siapa yang tak belajar lagi tak apa. Buat-buat diam. Nanti kamu boleh faham. 1 point kena buat apa, 2 point kena buat apa, 1 line kena buat apa, 2 line kena buat apa. Yang tu paling penting. Kalau rasa malas nak baca, kalau cikgu pun malas nak baca dalam soalan ni, cikgu terus tengok dia punya point dekat bawah kan, kat luar, kat ujung sekali. Nampak dia kata apa? Construct the locus point X, ini jawab A. X where point X is always 3.5 from the D. From point D. Ini dia punya key point dia. Point D maksud dia berapa point? 1 point. 1 point. Okay, 1 point dia nak apa? Jarak dia berapa? 3.5. Cikgu ambil compasses cikgu, 3.5, buka je. Macam ni. Lepas tu letak dekat point mana? Tengok dia punya soalan. From point D. So letaklah dekat D. Tak susah pun. Dia senang je. Tapi ada orang cakap susah lah soal topik ni. Cikgu pun tak tahu kenapa. Mungkin dia tak faham kot. Okay. Macam ni Panji. Tak payah lukis sampai satu bulatan. Cukup di dalam dia pun dah enough dah. Cukup. Cikgu buat terlebih sikit kan? Tak apa. Okey lah, tak nak terlebih. Cikgu buat dalam ni je lah. Dalam ni pun cukup. Kalau terlebih tak, dia tak tolak markah pun. Kalau kamu buat satu bulatan macam ni pun, dia tak marah pun kamu. Tapi dia tak berapa cantik lah sebenarnya. Kita buat dekat dalam sahaja. Okey, kita dah siap dah A sebenarnya. Lepas tu nak buat apa? Kalau boleh, buat masa sekarang, tolong labelkan. Labelkan, ini adalah locus. Tulis, locus. Locus apa ni? X. Locus X. Tulis gitu. Senang je. Ni memang senang dapat markah lah. Tapi kena ada kompasser lah. Tak ada kompasser tak boleh buat juga sebenarnya. Okey, yang kedua. Dia nak locus Y. Baca tu, construct line AB dengan CD. Nampak? Line AB and CD. Maksud dia yang mana satu ni? AB, CD. AB yang atas ni. CD dekat bawah ni. Bermaksud apa? Two line. Two line kena buat apa? Kena buat angle bisector. Ingat kalau macam ni, semalam, macam ni. Kalau nak buat dia punya locus macam mana? Dia ada kat tengah-tengah nanti. Ini cara dia. Okay, so cara dia senang je. Sekejap, padam dulu. Cara dia tak susah. Kamu tarikkan sahaja, kamu buat dia punya garisan 90 darjah tu. Sekejap, tengok kita tunjuk. Ambil ni. Ada orang tanya, cikgu nak buka berapa besar ni cikgu? Ini terpulang kepada kamu. Dia bergantung pada gambar. Cikgu buka besar tu. Cikgu tandakan satu belah sini. Sebab cikgu tahu nanti dia akan bentuk belah situ kan. So cikgu tarik sini satu lagi. Cikgu buatlah kat sini. Okay. Itu cikgu ambil pula yang ni. Letak dekat point C pula. Point C kan. Point C lah. Sebab dua garisan tu atas dengan bawah. So cikgu buat yang ni. Cikgu tanda yang ni pula. Tanda sini. Dengan tanda belah sini. Betul ni. Sekejap. Salah ni, salah. Patah balik. Kalau macam ni macam nak buat?
Kita kena jadikan dia garisan straight. Macam mana nak buat? Dia ada banyak cara sebenarnya. Kalau macam ni, kalau tadi tak dapat kan, kita nak membentuk satu garisan macam ni. Garisan straight. Tadi cikgu tak dapat yang tu. So bermaksud, kita nak membentuk garisan macam ni. Sebab memang dia punya garisan akan jadi macam tu nanti. So macam mana nak buat? So kita kena berfikir luar kotak sikit. Kamu kena jadikan dia macam tu juga. Cara dia sekarang cikgu nampak macam ni. Kita buat cara macam ni. Yang ni dia banyak cara sebenarnya. Tapi kena betul lah. Jangan salah pula. Cikgu tarik dulu ni. Cikgu buat satu line dekat atas ni. Ni cikgu tarikkan bagi panjang. Bagi macam ni. Lepas tu cikgu buat 90 degree dulu boleh? 90 degree daripada sini. 90 degree tahu tak nak buat macam mana? Sini, ambil je satu. Tandakan dia macam ni. Lepas tu buat 90 degree macam ni. Daripada titik ni, kamu buat balik. Ni 90 degree cikgu buat. Cikgu pusing. Cikgu buat macam ni. Cikgu ambil kat sini. Sini agaklah dekat sini. Ni kena buat garisan lagi ni. Cikgu buat garisan sini sekejap. Jadi kena garisan ni kena tunjuk dekat sini. Okey, yang ni tarik sini. Lepas tu cikgu ambil balik kompas cikgu. Cikgu letak dekat sini. Cikgu pusingkan dia dekat sini. Cikgu tak ubah lah. Cikgu tanda sini. Cikgu dapat satu garisan yang baru lah. Macam ni lah. Sini cikgu buat 90 degree. Sini. So kita punya titik yang kedua adalah dekat sini. Sini titik dia. Okay, ni sebab apa kita nak buat titik tu? Sebab nanti dia baru kita boleh dapat yang cantik punya. Baru kita buat balik semula macam tadi. Okay, cikgu buat Cikgu ambil ni. Cikgu tarik belah sini. Okay, satu kat belah sini, satu kat belah sini. Ini. Itu satu lagi dekat atas ni, yang titik baru kita buat ni. Kita akan dapat. Sini, cikgu tanda sini. Cikgu tanda satu lagi dekat sini. Okay, baru kita boleh buat garisan tu. Garisan tu cikgu buat warna hitam. Ambil pembaris. Kita buat kosong. Sini dengan sini. Nak lukis kat mana? Lukis kat dalam sahaja. Ni cikgu buat orang pakai pen hitam. Cikgu lukis kat dalam sahaja. Sepatutnya straight macam ni. Sepatutnya straight macam ni. Tapi cikgu ambil yang dalam sahaja. Dalam kotak sahaja. Nak buat macam ni pun tak ada masalah. So sekarang kita dah dapat dah. Ini nama dia locus. Ini locus apa ni? Ini locus Y. Jadi kamu kena tahu bentuk dia macam mana nanti. Lepas tu kamu boleh fikir nak buat macam mana. Nanti dia akan dapat markah dekat situ. Okey, last kali dia kata apa? Tandakan X. Boleh tak ni? B tu. Sebab cikgu nak dapat garisan straight tu. Cikgu tulis dah locus Y. Okey, last kali dia mesti cakap mark yang pangkah dengan bulat tu. Yang ni. On the point of intersection of two loci. So maksudnya locus X dengan Y dekat mana intersection dia. So kamu kena tanda dekat situ. Dekat case ini kat mana intersection dia? Dekat bahagian sini sahaja. Cikgu tulis dengan pen merah. Supaya kamu lebih nampak. Dekat sini sahaja. Buat bulat, buat pangkah. Macam main PS pula kan. Petak, bulat, pangkah. Macam tu. So kita dah settle dah soalan ni. Okay. Ada masalah tak yang ni? Boleh nampak tak? Macam mana nak buat? Yang B tu susah sikit cikgu. Okay, yang B tu kena tengok sikit. Sebab kamu takkan dapat garisan tengah pun. Kalau kamu ambil daripada A dengan B. Macam mula-mula cikgu buat tadi. Kamu tak akan dapat dia punya straight line tu. So maksud kamu kena bentuk lagi. Maknanya kamu kena tahu dah kalau macam ni. Kalau angle bisector kan, kena dua line kan. Ni, two line. Kena buat angle bisector. Dia akan jadi bentuk macam ni. Tengah-tengah ni garisan dia. So kamu buatlah macam mana pun menggunakan kompasses akan diterima. Jangan main garis je. Kalau garis je dia tak ada bukti. Macam cikgu ada bukti kan. Bukti dekat sini, bukti dekat sini. Dia nampak bukti kita buat tu. Bermaksud dia akan dapat markah. Ingat bukti semua jangan buang. Sebab markah dia dekat situ sebenarnya. Bukan kat tempat lain. Okey, tak apa. Nanti kita tengok lagi question tu. Ini soalan nombor 2. Boleh nampak? The diagram below shows the isosceles triangle. Bermaksud isosceles yang ini sama dengan sini. Ni kena faham. Isosceles.
Tak apa, dah okey. Lepas tu kita terus jawab A. Tak nak buang masa. Construct the locus of point X. Point X always 2 cm from point D. Benda yang sama juga. Point D. Bermaksud apa? Kena buat apa point D? Kena buat One circle. bar. Okey, Circle. circle kena besar mana? 2 cm. So, cikgu buka 2 cm lah. Cikgu buka siap-siap 2 cm. Compulsory cikgu. Oh, okey. Cikgu tarik pergi kat point mana ni? Point D. Mungkin lukisan ni tak berapa tepat dengan buku kamu. Kamu lukis je ikut buku kamu. Okey, sekarang buat lukisan, buat bulatan. So, buat bulatan lah daripada sini sampai sini. Tak payah buat kat luar. Macam Panji tanya semalam kan. Nak buat kat luar ke tak nak? So, buat kat dalam gambar sahaja. Okey, nombor 1 dah settle. A. A dah settle. B pula. Line AB. AC. AB dengan AC. Macam mana AB, AC? AB dekat mana? AB dekat sini. AB dekat sini. AC dekat sini. So, kita dah tahu dah. Bila two line, dia akan jadi angle bisector. Kita kena tahu dah. Dia punya bentuk locus tu macam mana nanti. Dia akan belah kat tengah-tengah macam ni. Yang ni guna kamu punya konsep sendirilah. Kena pandai macam mana buat. So, first kali, tengok dekat mana titik bertemu. Titik bertemu dia dekat A ke B ke C. A kan. So, kalau A kat sini, kamu kena start dengan A kamu punya tajam ni. So, cikgu ambil ni, letak sini. Ini nak buat garisan ni Nak buat garisan ni, kena menggunakan teknik yang ini. Nak buat garisan ni, kena guna teknik yang cikgu nak tunjuk ni. Kena buat macam ni dulu. Okey, dah buat tajam sini, buka je macam mana pun. Pusingkan dia. Ambil, buat bulatan. Sebab kita nak tengok dia sentuh kat sini. Sebenarnya orang sentuh kat sini je. Sentuh kat sini. Lepas tu orang sentuh kat sini. Cara dia lah. Tak nak bagi berserabut kamu punya kertas. Macam ni. Ada orang dia terus buat terus macam ni. Macam ni. Macam ni. Boleh juga. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah pun. Lepas tu nak buat apa? Tak payah usik apa-apa. Nak besarkan pun boleh. Tak payah besar pun tak apa. Cikgu besarkan lah. Dia sebenarnya kena faham konsep besar ni dengan kecil kan ni. Kamu kena banyak buat latihan, kamu boleh nampak. So, cikgu tarik belah sini. Cikgu pergi kat tajam yang satu lagi kat belah sini. Nampak tak? Lepas tu cikgu tanda. Lepas tu cikgu terus ambil satu pen merah lah. Sebab locus tu ada pen merah. So, cikgu buat pen merah. Pembaris. Cikgu terus tandakan daripada A tadi. Sampai ke intersection yang kita buat tadi. Allah, pembaris ni. Okay. Okay, tarik sahaja. Tarik je. Dalam gambar je cikgu. Ya, dalam gambar pun boleh. Nak lebih sikit pun tak ada masalah. So, kita dah ada dua locus. Yang ni locus apa? Ini adalah locus Y. Kena tulis baru kamu nampak. Yang bulat tadi, yang warna merah yang pertama kita buat tadi adalah locus X. Kena tulis. Sebab kalau nanti pemeriksa tengok mana satu locus X ni yang dia jawab ni, dia tak tahu. So, kamu kena labelkan dia. Baru dia boleh nampak. Okay, B kita dah settle. Ada masalah tak yang B ni? Tak ada, cikgu. Okay, so yang last kali, kena buat mark bulat pangkah ni. Mark bulat pangkah ni dia kata X dengan Y. Locus X dengan Y dekat mana dia punya titik pertemuan. Cikgu pakai warna hitam lah. So, ada dua dekat sini. Dia ikutlah berapa banyak pun kamu boleh letak. Ni yang cikgu gambar cikgu sebab cikgu tengok maka gambar dalam jawapan dia tak sama macam gambar cikgu. Kamu buat sahaja. Ni tunjuk contoh yang gambar cikgu. Sebab dia jadi terkecil sikit gambar dekat dalam cikgu punya laptop ni. So, kat sini kalau ada dua, cikgu mark sahaja dua. Buat bulat, kat bahagian intersection tu cikgu pangkahkan. So, itu pun ada menyumbang kepada markah. Okay, itu sahaja yang kamu kena buat. Boleh faham tak yang tu? Boleh. Kalau boleh, alhamdulillah, kita pergi nombor 3. Bagi nampak sikit. Okay. Ini ada satu lagi yang Panji tanya tadi kan, muka surat 88 yang semalam tak boleh jawab. Okay, cikgu bagi tahu tips. Ini cikgu bagi panggil lah. Kita panggil dia bentuk ratio lah. Nampak tak bentuk ratio ni? Yang B ni. B dengan C. Okay, tips dia. Okay, tengok Kita tengok B dulu. Dia nak locus apa? Dia nak locus Y, cikgu. Okay. Bilangan Y ada berapa dekat sini? CY dengan DY ada berapa Y? Ada 2 Y. Betul? Kalau 2 Y bermaksud dia adalah 2 point. Boleh dapat tak? Okay, kita contohlah pergi yang C pula. Yang C pula dia nak locus Z.
Then ini nak Y. Ini nak Z. Oh, apa dia punya ratio cikgu? Okay, CD, CZ. Okay, dia nak locus Z. Z ada berapa bilangan di dalam ni? Z cuma ada satu sahaja, sebenarnya adalah 1 point. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okey, tengok lagi satu. Kalau 1 point cikgu, tapi dia punya jarak macam mana cikgu? Jarak dia ambil yang ada dalam gambar sahaja, CD. Yang sini. Dia punya jarak dia kena panjang dia, kena sini, CD. Kan dia kena ada panjang kan? Buka 2 cm ke 3 cm dekat sini, tak ada. So, kena kira panjang CD. Dekat situlah case dia. Okey, kalau 2 point macam mana cikgu? Apa dia punya 2 point tersebut? 2 point tersebut kan kena ada 2 point kan? So, C dengan D. Okey, boleh nampak dekat situ. Sekarang ni baru kita cuba buat. Boleh? Kita cuba A sama-sama. Construct the locus of point X where point X is always 4 cm from point A. Yang ni maksud dia kena buat berapa cm? Buka lagi berapa cm? Berapa cm dia kata? 4 cm. Cikgu pun buka lah 4 cm. 4 cm ukur betul-betul, jangan salah. Ralat sikit-sikit boleh. Dekat mana nak letak tajam ni? Letak dekat point A. Sonang aja. Kata orang negeri 9. Pusing sini sebab cikgu nak lukis kat dalam saja. Cikgu tarik saja. Okey, ini 4 cm untuk yang itu. Ini adalah locus. Siapa yang on tu? Yang ni adalah locus X. Okay, A dah settle, B pula. Yang ni tadi macam cikgu cakap, ni bentuk ratio CY/DY. Yang ni dia nak locus Y. Dia sebenarnya tengok dia punya locus nak apa. Locus dia nak Y. Lepas tu bilang Y ada berapa. Oh, ada 2 lah cikgu. So, maksud dia 2 point. Dia tak ada line pun dekat bentuk ratio. Okay. So, dia 2 point. Apakah point dia? CD. CD mana? CD bermaksud line ini. Boleh nampak CD garisan ni? Cikgu buat. Tarik sini, CD. Ini garisan dia. Adakah ini dia punya locus? Bukan. Sebab cikgu cakap kalau nak buat 2 point, kena gariskan dulu. Lepas tu kita boleh buat dia punya perpendicular bisector. Nanti cikgu ambil ni. Cikgu buka besar sikit. Tak payah besar sangat lah. Nanti tak muat kita punya gambar. So, bergantung kepada kamu besar dia. Yang tu kena pandai sendirilah. Tengok pada kamu punya gambar raja. So, sekarang cikgu tarik pergi sini. Cikgu tanda atas. Tanda je, tak apa. Tanda sikit. Sebab cikgu tahu dia akan pergi belah kat tengah-tengah. So, yang ni cikgu tanda dekat bawah. Okay. Lepas tu cikgu angkat cikgu punya compasses. Jangan ubah dia punya besar. Nanti tak dapat jawapan. Tanda kat sini. Kita pusing dekat atas pula. Sebab nak membentuk 90 darjah. Yang ni basic kamu kena tahu sendiri. Okey, lepas tu nak buat apa? Gariskan saja. Cikgu pakai pen merah juga untuk locus. Locus yang kita lukis, cikgu buat pen merah. So, cikgu ambil ni, cikgu tandakan dekat mana yang kita point kita ni. Tandakan 2 point of intersection. Kamu tandalah nanti ini cikgu punya jawapan Dia mungkin ada lari-lari sikit. Tak kamu pakai kompas kamu buat betul-betul. Okey, kita dah siap. Nak tarik sampai bawah ke? Tak payah. Tarik dekat dalam je cikgu. Cukuplah. Begitu. Sepatutnya kena tepat-tepat tu. Tapi tak apalah. Mungkin ada ralat sikit kat sini. Tak ada masalah. Yang gaduh-gaduh. So, yang ini adalah locus Y. Dah lukis dah. Locus Y untuk nombor 2, B. Okey, yang ketiga pula tadi kita kata apa? Yang ni kita dah decide tadi. Z. Dia nak Z. Bilang ada berapa Z dekat dalam ni. So, bermaksud dia adalah 1 point. 1 point dekat mana dia punya yang tajam tu cikgu? Dia punya tajam adalah tempat yang sama. Yang ada sama ni. Yang sama. Tengok dekat sini. Tengok kat sini. CD. CZ. Mula kita tengok Z ada 1. Dekat mana panjang dia? Panjang dia adalah sebelah sini. CD. So, CD dekat mana tajam dia? Tajam dia yang sama. C. So, kena letak tajam dia dekat situ. Sekarang kita kena ukur CD dulu. Cikgu kena ukur CD dulu, cikgu tengok. Okey, ni CD betul panjang CD. Okey, sekarang tajam dekat mana? Tajam dekat C, jangan letak dekat D. Okey, lepas tu nak buat apa? Buat sahaja bulatan. Sebab kita dah decide tadi, ini adalah 1 point. Boleh faham tak yang tu? Ada yang tak faham kan? Tak apa, kita cuba lagi buat. So, yang ni kita buat sahaja. Alright, lepas tu baru kita label dia adalah locus Z.
A, B, C dah settle. Kita pergi seterusnya D, dia nak mark Y dengan Z sahaja. X tak ada kena-mengena ya. So, Y dengan Z sahaja. So, Y dengan Z dekat mana ada tu? So, cikgu pakai pen lain. Pen hitam. Y dengan Z dekat mana yang bersilang? Dekat sini. So, buat bulat, buat pangkar. Sebab dia ada markah dekat situ. Satu markah lagi. So, kita dah settle untuk soalan nombor 3. Ada masalah mana-mana tak? Sebelum kita pergi proceed soalan nombor 4. Rasa dah okey ke? Macam mana? Itu je soalan dia. Itu je dia punya information. Soalan tak masuk yang ratio sahaja. So, memang nak cadang nak masuk hari ni lah. Rupanya semalam punya latihan pun dah ada ratio. Okey? Ada masalah tak nombor 3? Tak ada cikgu. Alhamdulillah nombor 3 tak ada. Yang lain harap-harap okey lah. Kita pergi soalan nombor 4. Ada 5 je. Kamu boleh sambung kerja kamu. Okey, kita terus jawab. Diagram below shows regular hexagon, PQRC. Tak payah baca pun tak apa. Terus kita tahu soalan ni soalan locus ni kan. Senang aja. Terus tengok soalan A1. Moving point X which always equidistant from point P, point R. Dua point nak buat apa? Perpendicular bisector. Point P dengan point R. Point P dengan point R dekat mana? Sini P, sini R. First step dia kena buat apa? Kena gariskan dulu. So, cikgu garis lah. Okay, cikgu dapat dah ni. Cikgu garis dulu. Kalau tak nak garis pun tak apa. Sebab nak bagi nampak je kan. Point ni, kalau garisan ni dia tak ada markah apa-apa pun. So, cikgu nak bagi nampak saja. Kalau tak nak garis pun tak apa pun, tak ada masalah. So, kamu buat macam ni je. Kamu tahu dia point A, kamu buat macam ni. Tarik sini. Buka je mana kamu nak. Kecil sikit lah. Terlalu besar. Cikgu ambil pakai pen hijau. Supaya nampak kelainan sikit. Pen merah pula. Pen hijau. Locus kita semua pen merah. So, cikgu tanda sini. Sebab cikgu tahu nanti dia akan membelah macam ni kan. Dia akan belah macam ni kan. Kita punya garisan. Dia akan belah macam ni. So, cikgu agak-agak lah. Cikgu akan dapat belah situ. Cikgu tarik pergi sini pula. Cikgu akan langgar dia. Dia pergi kat belah bawah pula. Agak-agak je. Sebab dia akan potong ke tengah ni nanti. Sini satu, tadi terlupa. Letak sini. Masya Allah. Okey. Lepas tu kita pusing saja. Kita pergi tanda sini. Okey. Lepas tu kita gariskan saja. Cikgu pakai locus warna merah. So, merah ni lah yang kita punya locus. Garis saja yang garisan yang kita buat tadi. Allah, lari. Okey. So, ambil garisan merah ni, lukis kat bahagian dalam pun tak apa. Itu pun okey lah. Nak buat panjang lagi pun tak ada masalah. Apa ni? Nak buat panjang lagi pun tak ada masalah. Sebenarnya ini adalah locus X. Tulis kat situ. Sebab dia kata locus X. Titik X tu maksudnya locus X lah. So, titik Y, nombor 2, titik Y bergerak ke PR. PR, PY. PR, PY. Locus dia apa? Locus dia Y kan? So, Y dekat atas. Kira Y ada berapa dekat situ? Y ada satu sahaja cikgu. Bermaksud dia adalah 1 point. Panjang dia daripada mana? P ke R. Belah sini panjang ni. Ini dia punya panjang. Ni kena faham. Kan nak buat bulat kenalah tahu dia punya radius berapa. Tu panjang lah maksudnya tu. So, kita ambil je panjang PR. Dekat mana dia punya tajam tu? Untuk compasses. Tajam dia adalah dekat P. Sebab P ada 2 dekat sini. So, sekarang ni cikgu terus ambil compasses cikgu. Kita ambil warna hijau untuk lakaran. So, letak dekat sini. Nak letak dekat point mana ni? Point P. Panjang dia PR. Okey, ni cikgu buat panjang PR ya. Ni. Okey, panjang PR. Lepas tu nak buat apa? Buat sahaja bulatan. Bulatan dekat dalam sahaja. Kita pakai pen merah untuk membuat locus. Sebab kita dah decide tadi, ini adalah 1 point. 1 point kena buat bulatan. Tarik sahaja dekat dalam ni. Nak lebih sikit pun tak apa. Tak ada masalah. Dia tak marah pun sebenarnya. Okey, dah dapat tu. Sebenarnya ini adalah locus Y. Dah boleh, dah settle satu. Kita tinggal satu lagi. Titik Z. So, bermaksud locus Z bergerak 3 cm dari titik S. Titik S.
Titik S bermaksud kena pakai 1 point. 1 point ya, betul. 3 cm first kali ukur dulu kamu punya compasses. 3 cm. Ini 3 cm cikgu kamu kira lah 3 cm kamu nanti. So 3 cm okey. 3 cm daripada mana? Tengok soalan daripada point S. Mana S? Tulis sini. Ini S kan? Kena buat bulat kan? So bulat sahaja. Okey, cikgu bulatkan. Daripada sini sampai sini. Boleh nampak? So ini adalah locus. Tunjuklah macam mana pun. Tunjuk dari sinilah. Aku tak nampak lagi. Sini, sini. Sini tunjuk sini. Locus Z. Lepas tu baru kita pergi ke B. Selalunya last kali ni dia suruh tengok intersection saja. Point of intersection. Locus X dengan Z. Ingat X dengan Z sahaja. X dengan Z dekat mana dia bertemu? Dekat mana dia bertemu? X dengan Z. X dengan Z ke apa? Y dengan Z? Oh, ni ada kesilapan kepada soalan. Kalau X dengan Z, dia ada persilangan ke? X dengan Z? Tak ada. Tak ada. So, soalan dia ada salah. Sebab dalam skema dia buat Y dengan Z. So, kena ubahlah sini. Y dengan Z. Tapi boleh juga kalau tak ada intersection. Tapi selalunya soalan dia kena ada intersection. So, kalau kita ambil X dengan, kita betulkan soalan ni, dia nak X dengan, dia nak Y. Subhanallah. Dia nak Y dengan Z. Ni kita betulkan Soalan ni tolong betulkan. Ada ralat sikit. So, terus kita buat dekat jawapan kita dekat mana dia bertemu. Dekat 2 sini. Kalau ada 3, 3 lah. Kalau kata 2, 2 je lah. Dia memang ada markah setiap satu tu. Okey, macam mana soalan nombor 4? So far so good. So far boleh tidur atas sofa? Ke masih lagi tidur atas sofa? Boleh? Boleh cikgu. Ada masalah tak yang lain? Yang lain okey? Lain-lain tak okey. Okey, tak apa. Last. Kita pergi soalan last. Mungkin ada yang mengantuk kan. Nak sambung tidur balik. Tapi tolong nanti jawab balik. Ada satu lagi soalan assignment. Sikit je. Kamu boleh jawab nanti. Santai-santai besok hantar. Okey. Kita tengok jawab soalan nombor 5. The diagram below shows the trapezium PQRS, XYZ are 3 moving point in the trapezium. So bermaksud kat sini kita akan wujudkan 3 locus ataupun loci. Loci ni maksudnya lebih daripada satu locus. X, Y dengan Z. So kita terus pergi kepada soalan nombor 1. Titik X moving always move equidistant from point P, point Q. Point P, point Q. Mana point P, point Q? First sekali kalau nak gariskan pun boleh. Sebenarnya point P, point Q kat sini kan. Kalau tak nak garis pun tak apa. Sebenarnya locus kita akan terhasil daripada sini nanti. Dia akan membelah 90 degree. So kamu buat terus pun tak apa. Tak ada masalah. So cikgu buat. Cikgu kecilkan sikit. Nak kecilkan sikit ke? Kecilkan sikit supaya tak berapa buruk sangat. Kita buat locus kita pakai pen hijau. Ini nak membentuk. Jangan padam ni bukti dia. Cikgu dah ulang banyak kali. Bukti dia ada markah. Yang dekat garisan tu tak ada markah pun. So, kita tarik pula bagi sini. Jangan ubah dia punya panjang dia. So kita terus boleh buat kat sini. Boleh sampai ke? Okey, nasib baik kena. So make sure dia ada persilangan So ada persilangan. Masya Allah. Okey. Lepas tu cikgu terus gariskan dia. Masya Allah. Apa ni keluar? Baru kita gariskan dia saja. Gariskan kosong 60 darjah. Cikgu gariskan saja. Guna warna merah cikgu pakai. Kamu pakai warna biasa je lah. Warna pensel kamu je. Jangan lukis pakai pen pula. Tak ada orang lukis locus pakai pen. So, ini dia punya jawapan untuk 1. Ini kena labelkan supaya lebih nampak dan jelas. Ini adalah locus X. Ni sama dalam buku kamu Muka surat berapa tak tahu. So boleh tengok. Kita terus pergi nombor 2. Dia nak locus Y pula. Titik Y bergerak PS, PY. Ini cikgu cakap tadi. PS, PY. Dia punya locus apa? Locus Y. Betul? So Y ada satu saja. Sebenarnya dia 1 point. Panjang dia apa? Panjang dia P ke S. Ni panjang dia P ke S. Dia adalah 1 point. Satu lagi dekat mana tajam compasses nak letak? Letak dekat P sebab P ada 2.
Begitu sahaja. So sekarang cikgu ukur dulu panjang PS. Cikgu tarik dulu kompas cikgu. Cikgu letak dekat P. Cikgu besarkan supaya dia kena S. Okey, dia kena S dah. Nampak kena S dah, nampak? Lepas tu kita buat sahaja, one point adalah bulatan. So cikgu buat sahaja bulatan. Tarik sahaja di dalam dia pun tak apa. Macam ni. Ni yang gambar cikgu dapat lah. Nanti kamu buat kat buku kamu. Sebab cikgu punya ni ada pengecilan gambar. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, tak apa. Abaikan yang tu. So kita terus pergi kepada yang ni pula. Kita terus labelkan ini adalah locus Y. Tulis je sini. Cikgu padam yang lain, takut kamu keliru. Cikgu padam ni. Cikgu padam yang sebelah sini tadi. Mengganggu kan. Ni basic tu kamu kena tahu. Sudah tak ada soalan dah, tak ada masalah. So kita terus pergi kepada last kali. Titik Z. 2 cm dari titik QR. Titik QR ni ada berapa titik? Titik QR. So bermaksud bila disebut titik QR, dia ada 2 titik sebenarnya. 2 point. 2 point nak buat apa? Buat je lah perpendicular bisector. Okay, QR macam mana nak buat? So first kali cikgu cakap garis. Tak nak garis pun tak apa sebab dah ada garisan Q dengan R. Nampak Q dengan R? Kita buat sahaja. Buat apa? Moving Z which is 2.1 from the point QR. Point QR. So maksud dia apa ni? Point QR. Ni ada kesilapan. Point QR bermaksud dia bukan 2 titik. Dia adalah satu garisan. Maaf. Ada kesilapan. So point QR maksudnya kita kena dapat satu garisan dekat sini. Dia adalah satu garisan. Tak apa, kamu buat latihan lagi kamu boleh nampak. QR adalah satu garisan. Kalau titik, kalau sebut titik Q, titik R, baru betul-betul dia titik. 2 titik. Ini 2 titik. Ada 2 point. Kalau titik QR bermaksud dia adalah satu line. Satu line nak buat apa? Satu line kena buat parallel. Parallel macam mana nak buat semalam? Cikgu back sini. So garisan kita dah tahu dah. QR adalah garisan kita ni, QR. So kita nak buat garisan parallel. Yang ni tak payah buat dekat luar. Kita buat dekat dalam. Macam mana nak buat? Ukur 2.1 cm. 2.1 cm cikgu punya compasses. Ambil sini, letak sini, buat je bulatan. Cikgu ambil pen hijau. Supaya kamu nampak lah pen hijau tu adalah nak buat dia. So buat bulatan. Cikgu buat bulatan macam ni. Nak buat bulatan penuh pun boleh bagi nampak. Lepas tu ambil satu lagi, letak dekat bahagian R pula. Buat saja bulatan. Sekarang kita ambil pembaris kita. Kita gariskan sahaja. Kepala dengan kepala tu garis. Dekat bahagian dalam cukup. Sekejap, tarik sikit. Kalau ni. Warna merah. Cikgu gariskan sahaja. Lepas tu kita boleh hilangkan dia. Kita terus, ni adalah locus Z. Okay, kita dah siap dia punya semua locus. Last kali soalan dia mesti tengok titik persilangan. Tandakan X pada titik persilangan X dan Z. X dengan Z. Dekat mana X dengan Z? Ada persilangan ke tidak? Kalau ikutkan gambar cikgu ni, dia akan persilangan dekat luar. Boleh nampak tak dekat luar tu? Dekat bahagian sini. Nanti kalau ikut jawapan buku, dia boleh dapat dekat bahagian dalam. Ni bergantung pada gambar kamu lah. Sebab gambar cikgu ni dia dah terkecil, so dia punya ratio akan jadi lain sikit. Dia punya margin dia. Okey, ada masalah tak? Kita dah siap dah 5 soalan. Harap-harap membantu kamulah untuk menjawab soalan seterusnya. Ada masalah tak? Tak ada. Boleh kan? Tak apa, slow-slow. Yang ada yang beberapa yang macam tadi kan, soalan nombor 3 tadi, titik QR tu, kamu kena tengoklah, kena banyak buat soalan. Kamu boleh nampak dia punya maksud dia. Okey? Ada masalah ke? Boleh tengok dekat kamu punya apa? Kamu punya Teams, cikgu dah post dah assignment. Just stop recording.